Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma'. Amma ba'd, alhamdulillah. Pada pagi yang diberkati Allah Azza wa Jalla ini, kita diberi kesempatan untuk sambung pengajian kita bagi membahaskan risalah Imam Jalaluddin As-Suyuti An-Nuqayah fi ilmi usul fiqh. Okey, risalah Imam Suyuti tentang ilmu usul fiqh daripada buku beliau An-Nuqayah. Okey. Jadi kita berhenti pada perbahasan istisna minggu lepas. Kita masih lagi pada perbahasan khas. Okey, dan kita dah habis bahaskan tentang mutlak dan muqayyad, dan juga ana dah berikan definisi ataupun contoh bagi istisna pada minggu lepas. Minggu ni kita akan sambung huraikan lagi istisna insya-Allah. Okey, dan kalau boleh kita nak habiskan takhsis hari ni ya. Jadi kata pengarang kita rahimahullah, wastifna'un ikhrajun min muta'addidin bi syarti an yattasila wa la yastaghriqa wa yajuzu min ghairi al-jinsi wa taqdimuh. Okey. واستثناء إخراج من متعدد بشرط أن يتصل ولا يستغرق ويجوز من غير الجنس وتقديمه. Terjemahan dia, pengecualian itu satu bentuk takhsis juga dengan syarat ianya bersambung dan tidak merangkumi semua yang dikecualikan. Pengecualian istithna satu bentuk takhsis dengan syarat ianya bersambung dan tidak merangkumi semua yang dikecualikan. Yang mana minggu lepas saya dah bagi contoh dah kan, untuk istisna ni. Jadi kalau kita kata dalam bahasa Melayu, semua pelajar berjaya di dalam periksa kecuali Amru contoh. Kecuali Amru. Dekat sini, ini contoh istithna, contoh pengecualian. Dekat sini ada kecuali. Okey, kecuali ini kita panggil istithna lah, pengecualian lah. Yang mana kita bagi hukum am, semua orang berjaya dalam periksa kecuali Amru. Kenapa dia khas? Sebab kita mengkhususkan Amru sekarang ni dengan hukum, iaitu dia tak berjaya. Hukum kita jadi tak am lah kan, sebab ada individu-individu yang kita keluarkan. Okey. Kalau kita tambah contohnya Amru dan Zaid dan contohnya Siti. Okey. Maka yang tak berjaya sekarang 3 orang. 3 ini khas dikecualikan daripada umum tadi, iaitu umum dia asalnya ni semua pelajar. Semua pelajar berjaya di dalam periksa kecuali Amru dan Zaid dan Siti. Okey. So bila kita buat pengecualian, kita mengkhususkan mereka-mereka yang dikecualikan ini, dengan hukum yang asing. Betul tak? Sebab pada statement yang umum tadi, kita hukumkan mereka bahawa mereka berjaya. Tapi 3 ni tadi kita hukumkan bahawa mereka ini tidak berjaya. Tidak berjaya.
Sekejap ya, Ana tutup kamera sekejap. Dalam 10 saat je Ana nak betulkan kipas ya. Okey. Okey, kita sambung. Tadi kipas tu dia menghala kat muka. Dia straight kat muka je. Okey. So itu contoh senang lah, contoh mudah untuk istisna. Ini dalam bahasa Melayu tuan-tuan dan puan. Kalau kita bagi contoh bahasa Arab. Kita bagi contoh dalam bahasa Arab. Contohnya kita cakap kul. Contohnya ada perkataan kul. Kul at-tullab najihun. Semua pelajar berjaya. Kullut tullab najihun. Najihun tu maksudnya berjaya Najihun ni maksudnya berjaya. Kullut tullab najihun illa Amran kan, Amru tadi. Wa Zaidan wa Siti contoh. Okay. Semua pelajar berjaya kecuali Amru, Zaid dan Siti. Kullu tullab najihun illa Amran wa Zaidan wa Siti. So ini contoh bahasa Arab je. Okay, nak bagi contoh bahasa Arab. Inilah yang dipanggil adah al-istithna. Maksudnya perkataan yang kita guna untuk bagi tahu telah berlaku pengecualian. Illa. Illa ni maksud dia apa? Kecuali. Ini semua ni. Ini semua yang dikecualikan daripada hukum. Yang dikecualikan daripada hukum am. Okey, yang dikecualikan daripada hukum am, iaitu hukum am di sekarang an-najah, berjaya. Mereka ni yang tak berjaya. Ini dipanggil al-mustathna, yang dikecualikan. Okey. Mereka ni dikecualikan daripada siapa? Amru, Zaid dan Siti yang tak berjaya ini dikecualikan daripada siapa? Dikecualikan daripada tulab. Tulab ni lah yang kita panggil al-mustathna. Al-mustathna minhu. Okey? Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas Ana ada sebutkan kaedah. Kaedah yang penting sebenarnya, iaitu al-istithna mi'yarul umum. Ana tak tahu lah. Tuan-tuan dan puan-puan sempat catat ke tak, jadi Ana ulang balik. Pengecualian itu penanda aras. Penanda aras wujudnya umum. Ini kaedah kalau tuan-tuan dan puan boleh salin bagus. Dalam bahasa Arab dia, al-istithna mi'yaru al-umum. Okey. Al-istithna mi'yarul umum. Pengecualian itu penanda aras wujudnya umum. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya, bila ada pengecualian, bila kita buat pengecualian, maksudnya statement kita sebelum dikecualikan adalah statement yang umum. Jadi kita berdalilkan wujudnya umum, kita berdalilkan dengan adanya pengecualian ini bahawa statement itu asalnya umum. Jadi kalau kita cakap contohnya, semua orang Islam rajin, kecuali orang Islam di Timur Tengah contoh. Contoh saja. Semua orang Islam rajin kecuali
orang Islam di Timur Tengah, contoh. Bila kita cakap kecuali di Timur Tengah, itu pengecualian. Bila kita cakap pengecualian, maksudnya statement kita sebelum tu tadi, iaitu semua orang Islam rajin, itu statement yang sebenarnya umum. Umum, statement tu umum. Dah ada pun semua kan. Jadi bila kita cakap ada pengecualian, itu tanda bahawa statement tu sebelumnya umum. So, pengecualian tu masuk untuk khususkan. Okay, pengecualian itu masuk untuk khususkan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Contoh dalam Al-Quran kita boleh tengok apabila Allah Azza wa Jalla berkata kepada Iblis, okay, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, okay, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini kamu tak boleh menguasai mereka. Kamu tak boleh mempengaruhi mereka. Kamu tak boleh menguasai lah. Sultan ni maksudnya menguasai mereka. Jadi situ Allah berikan statement umum kepada Iblis, iaitu hamba-hamba Allah ini tak boleh dipengaruhi oleh Iblis. Iblis tak boleh kuasai mereka. Mana lafaz umum dia? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Mana statement umum? Statement umum dia pada ibadi. Ibadi jama' yang diidhafahkan kepada ya al-mutakallim. Ma'rifah. Okay, yang diidhafahkan kepada ma'rifah yang memberi faedah umum. Jadi hamba-hambaku ini maksudnya kesemua hamba-hambaku ini kamu tak boleh kuasai mereka. Illa, kemudian Allah pun sebutkan pengecualian. Illa maksudnya ada daripada hamba-hamba ni yang dikecualikan, manittaba'aka minal ghawin. Kecuali yang ikut daripada kalangan kamu, dari kalangan hamba-hamba yang menyimpang. Daripada kalangan hamba-hamba yang menyimpang lah kita cakap. Maksudnya asal dia statement umum, semua hamba-hamba Allah ini umum. Syaitan tak boleh pengaruh dan tak boleh kuasai. Kecuali yang memang ikut syaitan kerana mereka itu terpesong atau mereka itu menyimpang. Illa manittaba'aka minal ghawin. Okay, minal ghawin. Jadi dekat sini ini contoh istisna berlakulah dalam Al-Quran dan terlalu banyak. Dan kalau tuan-tuan nak pun contoh balik, nak contoh paling mudah dalam surah Al-Asr. Okey. Kemudian kata pengarang, dengan syarat ianya bersambung. Tu dia. Nampak? Okey, sila tekan pula. Nampak ni ada syarat Bismillah. Syarat dia istisna itu mesti bersambung, ada syarat. Bisyartin. Ataupun bisyarti an yattasila. Kan dalam atas ni disebut bisyarti an yattasila. Okay, dengan syarat pengecualian itu bersambung. Macam mana? Apa maksud pengecualian itu bersambung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Maksud pengecualian itu bersambung adalah kalau dekat sana ada tempoh jarak masa yang lama, maka pengecualian itu tidak sah. Jadi kalau anda cakap, besok saya akan belanja keluarga saya setiap orang 10 pizza. Besok saya akan belanja keluarga saya setiap orang 10 pizza. Kan? Statement umum.
Sebab dia kata dia nak belanja setiap orang dalam ahli keluarga dia. Katakanlah ahli keluarga dia 10 orang. Mak dengan ayah, adik-beradik dia 7. Campur dengan dia jadi 8 lah. Katakan. Dia kata saya nak belanja ahli keluarga saya kesemuanya, setiap orang 10 pizza. Okay. Dah berlalu sejam, dah berlalu 2 jam macam tu, dia buat pengecualian. Okey lah. Kecuali dia ada adik 2 orang contohnya. Kecuali Fauzan dan juga contohnya kecuali Fauzan dan juga Hafiz. Katakanlah dia ada 2 orang adik nama Fauzan dan Hafiz. Kecuali Fauzan dan Hafiz. Dia buat pengecualian, tapi pengecualian dia lambat. Dia kata saya nak belanja semua orang dalam ahli keluarga saya ni 10 orang pizza setiap seorang. Dia dah rehat dah. Dia dah minum air, dah makan, dah tidur. Dia bangun, tiba-tiba dia kata okey, kecuali Hafiz dan Fauzan. So itu contoh pengecualian yang tidak bersambung. Okay, sebab pengecualian ini disyaratkan untuk bersambung. Kan? Hatta dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sebahagian pengecualian itu disyaratkan bersambung dan ada niat untuk kita buat pengecualian. Niat untuk buat pengecualian tu kena ada. Kena ada sebelum kita sampai pada perkara yang dikecualikan. Okay? Kena ada niat sebelum sampai kepada perkara yang dikecualikan. Contohnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Contohnya ulama sebutkan dalam mazhab kita, kalau ada orang tu dia kata, saya talak isteri saya dengan talak 3 contoh. Saya talak isteri saya dengan talak 3. Dia dah habis dah bagi statement tu. Kemudian kawan dia pun tolak dia dengan siku kan. Kawan dia ada kat tepi sekali waktu tu. Kawan dia kebetulan katakanlah ada kat rumah. Kawan dia pun tolak dia dengan siku. Kawan dia kata, kecuali dua. Maksudnya nak kata dia nak ingatkan kat kawan dia tadi yang ucapkan lafaz talak tu untuk sebut kecuali 2 supaya talak tu jatuh 1 je lah. Kan? So bila dia dah habis buat statement, dia kata saya talak isteri saya dengan talak 3. Kawan dia pun tolak dia. Kecuali tambah kecuali 2. Dia kata, ya okey. Kecuali 2. Macam tu. So pengecualian itu dalam mazhab kita tak sah. Talak dia tetap akan jatuh talak 3 juga. Pengecualian dia terhadap talak tu tak sah. Sebab bila dia ucapkan lafaz talak tu, apabila dah sampai kepada perkara yang dikecualikan, iaitu sebutan tentang lafaz talak tu, saya talak isteri saya dengan talak 3. Kalau dia tak niat lagi sebelum sampai situ, pengecualian itu tidak sah. Sebab dalam mazhab kita itu pun masuk juga dalam pengecualian itu bersambung atau tak bersambung. Bersambung apabila ada niat. Tak bersambung bila tak ada niat. Sebagai contoh lain, kalau dia kata saya talak isteri saya dengan talak 3, dia diam. Kemudian dia fikir sekejap. Kita boleh nampak dia fikirlah. Dalam 10 saat, 15 saat. So dia giling-giling kepala kan. Kecuali 2. Tu pengecualian dia pun tak sah juga. Pengecualian dia tak, itu pun tidak bersambung. Itu pun tidak bersambung. Walaupun 10-15 saat sebab dia tak ada niat. Okay? Dia tak ada niat pun nak buat pengecualian. Dah habis tu baru dia duduk fikir, dia duduk niat, dia nak niat dan dipikir. Okay? Itu syarat pertama. Syarat pertama, pengecualian mesti bersambung. Syarat kedua, pengecualian mesti tidak merangkumi semua yang dikecualikan. Kalau kita buat pengecualian yang merangkumi semua yang dikecualikan. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ini perbahasan dipanggil al-istithna al-mustaghriq. Okay, al-istithna al-mustaghriq. Mustaghriq. Terjemahan dia, pengecualian yang dia kata tadi, merangkumi semua.
pengecualian yang merangkumi semua. Okay. So kata para ulama usul, okay, usul fiqh rahimahullah, okay, rahimahumullah jami'an, mereka kata pengecualian yang merangkumi semua ni pengecualian yang mulgha. Okay, mulgha ni maksudnya apa? Pengecualian yang tak terpakai. Kita cakap mulgha ni yang terbatal, yang cancel, yang terbatal. Tak terpakai, okay? Contohnya dia kata apa? Contoh dia kata dekat kawan dia, saya hutang awak, okay, tuan-tuan dan puan-puan fokus saya hutang awak RM100 kecuali 100. Dia kata saya hutang awak RM100 kecuali 100. 100 kecuali 100 berapa tu tuan-tuan dan puan? Saya hutang awak RM100 kecuali 100. 100 kecuali 100 maksudnya kosong. Jadi pengecualian itu terbatal. Okay, sebab dia pengecualian yang mulgha. Bila pengecualian tu terbatal, seolah macam dia tak buat pengecualian. Seolah macam dia mengaku dekat kawan dia, saya hutang awak RM100. Walaupun dia bagi pengecualian tadi. Okay. Tapi pengecualian dia tak diambil kira. Boleh, tuan-tuan dan puan? Bila dia mengaku dia ada hutang, dia dalam ilmu fiqh dia masuk dalam bab iqrar. Pengakuan Dia mengaku dia ada hutang, dia kata saya sebenarnya berhutang dengan awak RM100. Dia buat pengakuan. Tapi bila dia buat pengecualian macam tadi, saya hutang dengan awak RM100 kecuali 100. So pengecualian tu pengecualian yang terbatal, yang cancel, mulgha, maka seolah dia tak buat pengecualian pun. Seolah dia tidak buat pengecualian. Bila dia tak buat pengecualian pun, seolah dia tak buat pengecualian, maka sebenarnya tak ada pengecualian berlaku lah. So pengakuan dia tadi, saya berhutang dengan awak RM100, pengakuan tu kekal macam tu. Maksudnya tak kurang, memang 100 lah dihutang. Okay? Memang 100. Boleh. Ini dipanggil al-istithna al-mustaghriq, yang mana jumhur ulama usul ataupun boleh kata hampir berlaku ijma' lah seingat ana mereka menolak istithna yang mustaghriq ni. Jumhur menolak istithna yang mustaghriq ni. Sebab tu dia kata syarat dia adalah, nampak, di antara syarat dia, pertama dia bersambung, kedua dia tidak merangkumi semua yang dikecualikan. Boleh? Wa yajuzu min ghairil jinsi. Ana rasa kat sini ana tak letak alif lam, ana silap tulis. Ana rasa patutnya ada alif lam. Sepatutnya dia jadi walistithna'u ikhrajun min muta'addidin bi syarti an yattasila wa la yastaghriqa wa yajuzu min ghairi jinsi wa taqdimuhu. Ana rasa patut ana letak alif lam kat sini. Ana tersilap kot, nanti ana check balik. Okey, wa yajuzu min ghairi jins, dan dibenarkan daripada selain jenis dia. Apa yang dibenarkan daripada selain jenisnya ini merujuk kepada istithna. Maksudnya wa yajuzu al-istithna. Dibenarkan untuk kita buat pengecualian istithna daripada selain jenisnya. Okey, dibenarkan untuk kita buat istithna daripada selain jenisnya. Macam mana nak kata, macam mana kita nak faham tu? Apa maksud pengecualian daripada selain jenis ni? Kita tengok contoh. Okey, sebelum tu kita tengok apa hukum yang Imam As-Suyuti bagi. Imam As-Suyuti kata yajuz. Yajuz. Dibolehkan. Okey, sebahagian ulama usul kata lebih tepat kata wa yasih. Sah. Sebab kalau kita belajar, kadang-kadang perkara yang harus itu dia tak mesti dia sah.
Okay, perkara yang harus tak mesti sah. Dia boleh buat tapi tak mungkin dia tak sah pun. Tapi kalau dia kata yasih atau yujzi, lagi baguslah. Maksudnya sah. Okay. Mesti sah. Okay. So, wa yasihhu min ghairi al-jins. Wa yasihhu min ghairi al-jins. Sah untuk kita istithna daripada selain jenisnya. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Ini yang dipanggil oleh sebahagian ulama dalam ilmu usul sebagai al-istithna al-munfasil. Pengecualian yang terpisah, pengecualian yang daripada selain jenisnya. Pengecualian dari selain jenisnya. Okay, dipanggil al-istithna al-munfasil. Kan? So, biasa contoh yang ulama selalu bagi. Ja'al qawmu illa, contohnya ja'al qawmu illa, apa contoh kita nak kata? Illa kalban. Datang satu kaum tu, satu orang kampung, seluruh orang kampung tu kecuali seekor anjing. Kecuali seekor anjing. Bila kata kaum, al-qaum, merujuk kepada penduduk lah. Penduduk satu kampung dan sebagainya. Penduduk kampung lah contoh. Adakah anjing ni termasuk dalam penduduk? Adakah anjing termasuk dalam penduduk? Jawapannya tidaklah. Anjing lain jenis. Dia jenis penduduk kampung jenis. Betul tak? Adakah anjing ni sama dengan penduduk kampung? Tak sama. Dia berlainan je, berlainan jenis. Jadi sah ke kita nak kata telah datang seluruh orang kampung tu kecuali anjing mereka atau anjing. Katakanlah memang ada seekor anjing yang duduk kat kampung. Boleh tak kita buat istithna macam tu? Ikut apa yang Imam Suyuti kata, boleh. Dan sah. Di sisi mazhab kita, boleh dan sah. Boleh dan sah, dan dia diambil kira. Dia bukan jadi istithna yang terbatal atau mulgha, tak. Dia jadi istithna yang diambil kira. Dia ada faedah dia. Sebab tu ulama bahas contohnya, contoh praktikalnya untuk istithna munfasil dalam ilmu fiqh ni adalah apabila kita cakap, contohnya kita cakap Zaid hutang saya RM1,000 kecuali sehelai baju. Kan, Zaid hutang saya RM1,000 kecuali sehelai baju. Ini jenis mata wang, dia jenis tersendiri. Baju ni dia daripada jenis pakaian lah, pakaian, jenis tersendiri. Ataupun baju lah kita cakap daripada jenis baju. Jenis lah kan. Dia baju. Okay, dia pakaian lah kita cakap, boleh lah kita pakaian. Okay, dia pakaian. Jeans, dia punya jeans dia pakaian. RM1,000 jeans dia mata wang.
Daripada mata wang, kita ada ringgit, kita ada baht, kita ada yen, kita ada euro, kita ada dolar. Itu semua nauk di bawah jeans. Baju di bawah kategori pakaian. Pakaian tu jeans. Bawah kategori pakaian, kita ada seluar, kita ada tali pinggang, kita ada kopiah, kita ada topi, kita ada jubah. Itu semua nauk bagi bawah jenis pakaian. Okay, so jenis. Ni jenis yang lain. Sah tak pengecualian macam ni? Zaid hutang saya RM1,000 kecuali sehelai baju. Sah tak? Dalam mazhab kita sah. Jadi macam nak buat? Ulama kata kita kena kira baju tu harga dia berapa. Kecuali sehelai baju. Contohnya katakanlah dia spesifikkan baju itu contoh. Okay. So tengok baju tu, kena nilaikan kadar dia. Katakanlah kadar baju tu sebenarnya harga dia RM50. So seolah dia kata Zaid hutang saya RM1,000 kecuali RM50. Maksudnya hutang 150 lah. Hutang 100 hutang 950. Okay. So bila dia tengok sehelai baju tu, ulama kata pergi tengok sehelai baju tu, kemudian tengok nilai dia, qimah dia berapa, kadar dia berapa. Bila kita dah tahu kadar dia berapa, itulah yang jadi nilai yang dikecualikan. So Zaid hutang saya RM1,000 kecuali sehelai baju. Sehelai baju tu RM50. So seolah ayatnya lengkap dan penuh dia, Zaid hutang saya RM1,000 kecuali RM50. Natijahnya berapa pengecualian tu? Dia akan jadi RM950. Boleh? Tuan-tuan dan puan. Itu dia panggil istisna munfasil. Dan kenapa ulama kita cakap istisna munfasil ni sah? Sebab kenapa sah? Kenapa ulama dalam mazhab kita cakap sah? Sebab dia ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Telah ada dan wujud dalam Al-Quran. Okay. Yang mana ulama usul fiqh, bila mereka nak berdalilkan bahawa suatu perkara tu boleh dibuat, mereka akan merujuk kepada wujud ke tidak kes tu pernah berlaku tak dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, adakah akal mengharuskan bahawa ianya berlaku. Dipanggil perbahasan al-wuqu' al-syar'i dengan perbahasan al-jawaz al-aqli. Okay, di kalangan ulama usul lah. So, dalil yang ulama usul kemukakan kenapa boleh berlaku ni. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok surah An-Nisa. Ayat 29. Okay, ayat 29. Okay. Yang mana Allah menceritakan tentang larangan memakan harta dengan batil. Memakan harta orang lain dengan batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain dengan batil, dengan cara yang batil. Illa, melainkan an takuna tijaratan an taradin minkum. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Okay. Kecuali dengan tijarah. Jual beli yang dibuat di atas dasar saling redha meredai, ada persetujuan. Kan? Antaradim minkum. Melainkan ianya adalah bisnes ataupun jual beli yang dibuat di atas dasar ada persetujuan dan keredaan di kalangan sesama kamu. Okay?
Jadi ulama kata, ayat tu cerita tentang jangan makan harta dengan dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu sesama sendiri itu dengan cara batil. Jangan makan harta dengan cara batil, kemudian illa an takuna tijarah. Melainkan dengan cara tijarah, jual beli yang ada redha. Yang mana jual beli yang ada redha ni apa hukum dia? Hukum jual beli yang ada redha ni harus. Betul tak tuan-tuan dan puan? Asal kepada jual beli itu harus. Dan ada redha lagi lah kan, harus. Okey? Bisnes yang ada berlaku taradhi, saling redha meredai, saling bersetuju, maka hukumnya harus. Apa yang harus masuk tak dalam batil? Sedangkan ayat tu kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa yang harus masuk tak dalam batil? Tak masuk. Tapi Al-Quran tetap buat pengecualian. Illa an takuna tijaratan antara minkum. So berlaku pengecualian benda yang harus daripada perkara yang batil. Kalau kita tanya, adakah jual beli ataupun bisnes yang dibina di atas persetujuan itu termasuk daripada cara mendapat duit yang batil ataupun cara makan duit yang batil? Jawapannya tidaklah. So dia jenis yang berbeza. Satu cara yang batil, satu cara yang hak, cara yang harus. Cara yang syar'i. Yang syar'i jenis lain, yang tak syar'i jenis lah lain. Tapi tetap juga berlaku pengecualian dalam Al-Quran. Dan banyak lagi lah. Antaranya apabila Allah menyifatkan perkataan atau kalam orang yang ada di dalam syurga, Allah menyebut la yasma'una fiha laghwan illa salama. Kan la yasma'una fiha laghwa. Orang yang masuk dalam syurga tu dia tak akan dengar pun kata-kata yang lara. Illa salama, melainkan kata-kata yang salam. Sama ada salam tu kita tafsirkan dibagi salam ataupun sebagai ulama tafsirkan salam tu maksudnya kata-kata yang baik, yang sejahtera, memuji, kata-kata yang baik, puji Allah, puji sama orang beriman, kan? Kata-kata yang meredha, apa, yang tidak melukai hati orang lain. Tu maksudnya. So itu pun berlaku pengecualian daripada selain jenisnya. La yasma'una fiha laghwa. Tak dengar, mereka tidak dengar dalam syurga itu kata-kata yang lara. Kata lara apa? Kata lara mungkin memaki, mungkin mencarut, mungkin memfitnah, betul tak? Itu semua lara. Menyanyi yang tak elok contoh. Lara lah. Menyanyi dengan mulut maksudnya. Ya, menyanyi dengan benda yang tak elok, mencarut, memfitnah, memaki, kata-kata yang tak ada faedah. La yasma'una fiha laghwa illa salama, melainkan kamu akan mendengar salama, kata-kata sejahtera ataupun beri salam. Kata-kata sejahtera, kata-kata yang baik. Sekarang ni kata-kata yang baik, kata-kata yang meredhakan hati orang lain. Okey? Adakah dia termasuk dalam kategori kata-kata yang laghwan tadi tu? Jawapannya tidaklah. Tapi Al-Quran buat juga pengecualian. Bila Al-Quran buat pengecualian, ini dalil bahawa berlaku pengecualian daripada lain jenis. Daripada lain jenis. Sebab itulah Imam Suyuti kata tadi harus dan sah untuk kita buat istisna daripada selain jenisnya. Okey, itulah pandangan jumhur. Pandangan jumhur daripada kalangan ulama usul. Boleh tuan-tuan dan puan-puan Wa taqdimuhu ni tak ada apalah. Taqdimuhu ni perbahasan bahasa Arab. Okey. Anda bagi contoh. Taqdimuhu ni kita kedepankan pengecualian. Yang ni pun senang je tuan-tuan dan puan, jangan risau Susunan asal dia adalah, anda bagi dalam bahasa Melayu dulu. Susunan asal dia, semua pelajar berjaya dalam periksa
berjaya dalam periksa kecuali Zaid contoh. Kan? Okey. Ini susunan asal. Tapi kita boleh kedepankan istisna yang ni. Contohnya kita cakap dalam bahasa Arab boleh lah. Dalam sebenarnya tak pastilah. Contohnya jadi kecuali Zaid. Bolehlah kata rasa dalam bahasa Melayu. Semua pelajar berjaya. Semua pelajar berjaya dalam periksa. Kecuali Zaid, semua pelajar berjaya dalam periksa. Ini perbuatan kita mendahulukan ini. Inilah yang ulama usul panggil sebagai takdim, mendahulukan pengecualian, al-istithna. Okey, takdim al-istithna. Dia boleh berlaku dalam bahasa, tak ada dia bukan isu yang kita cakap besar lah. Okay? Dia memang makruf boleh berlaku dari sudut bahasa Arab. Okey. Kemudian kita akan masuk perbahasan terakhir dalam bab takhsis. Iaitu perbahasan takhsis di kalangan dalil, sesama dalil. Takhsis sesama dalil. Okey. Kita tengok. Pertama dia kata wa takhsisul kitab. Kitab dekat sini maksudnya Al-Quran. Kita tengok kat bawah ni. Al-kitab boleh ditakhsis dengan dirinya sendiri. Al-kitab boleh ditaksis dengan dirinya sendiri. Maksudnya Al-Quran boleh ditaksis dengan Al-Quran. Dan berlaku pun dalam, ini berlakulah, boleh berlaku dan telah pun berlaku. Antaranya firman Allah tentang wanita yang ditalak. Okay. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu iddah mereka yang mereka kena tunggu adalah tiga quru. Itu dalam mazhab kita 3 kali suci. Okey. Ini dalam mazhab kita wanita-wanita yang ditalak itu iddah mereka adalah mereka tunggu selama 3 kali suci. Okay. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain, okey, daripada surah Al-Ahzab. Mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengahwini wanita-wanita yang beriman, idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhun, kemudian kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhun, kamu menceraikan mereka sebelum kamu bersama dengan mereka, sebelum kamu bersama menyetubuhi mereka, min qabli an tamassuhun fama lakum alaihin min iddah, kamu tak ada hak ke atas mereka untuk mereka tu beriddah. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, kamu tak ada hak ke atas mereka untuk mereka itu beriddah. Ada iddah yang mereka nak kena tunggu. Okey. Jadi kalau orang tu baru je kahwin dengan seorang perempuan, katakanlah, okey, kes ni mungkin pelik tapi katakanlah berlaku, dia kahwin pagi tu kan, sejam 2 jam kahwin, tak tengah makan apa kan, baru habis je, baru habis nikah sahaja, akad nikah tu, sejam 2 jam lepas tu tak tahulah apa jadi, mungkin dia ubah fikiran ke, tak tahulah kan, tiba-tiba dia macam dia talak isteri dia.
Saya talak awak dengan talak satu contoh. Okay. Tak sempat, tak ada apalah, memang baru je. Baru sejam 2 jam kahwin. Tak ada apa-apa. Okay. Tak sempatlah bersama kan kita cakap. So ayat tersebut kalau dia tak sempat bersama lagi, min qabli an tamassuhun, tak sempat bersama lagi, maka tak ada iddah. Ama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. So ayat ni mengkhususkan yang umum tadi, yang mana ayat yang ke atas tadi umum, dia kata semua yang kena talak iddahnya 3 kali suci. Melainkan antara yang diberi pengecualian adalah wanita yang baru dikahwini. Okay, dan suami dia belum bersama dengan dia lagi. Bila suami dia belum bersama dengan dia, dia tak ada iddah. Dia tak ada iddah. Okay, dia tak ada iddah. Tak payah tunggu 3 kali suci lah, dia tak ada iddah. Nama pun tak ada iddah. Kan? Jika dia belum bersama lagi. Min qabli an tamassuhun. Okay, idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun. Okay. Itu untuk apa tu? Itu untuk Al-Quran ditaksis dengan dirinya sendiri. Al-Quran juga boleh ditaksis dengan As-Sunnah. Okay, Al-Quran ditaksiskan dengan As-Sunnah. Antaranya juga adalah hadis ada menyebutkan, okay, dalam Al-Quran ada disebutkan jenis-jenis perempuan yang tak boleh dikahwini. Okay. Disebutkan jenis-jenis perempuan yang tak boleh dikahwini. Kemudian disebutkan di penghujung ayat itu statement yang umum, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita lain yang tak disebutkan dalam Quran, dalam ayat lah dalam Al-Quran. Datang hadis khususkan ada tambahan jenis wanita lain yang tak boleh dikahwini yang tak disebut dalam Al-Quran. Iaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tunkahul mar'atu ala amatiha wala ala khalatiha. Ala ammatiha, silap la tunkahu al mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Maksudnya tak boleh orang tu dia kahwin dengan perempuan tu, kemudian dia kahwin sekali waktu tu dengan ammah dia, makcik belah ayah dia, ataupun tak boleh juga dia kahwin perempuan tu serentak dengan makcik belah mak dia, khalah dia. Ammah makcik belah ayah, khalah makcik belah mak. La tunkahul mar'atu ala ammatiha, maksudnya laki tadi tu dia kahwin dengan perempuan tu dan juga dengan makcik belah ayah dia. Wala ala khalatiha, dia kahwin dengan perempuan tu campur dengan makcik belah mak dia. Okay, digabungkan lah maksudnya. Tak boleh gabungkan. Tak boleh gabungkan. Kan. Ini adalah yang dipanggil dalam perbahasan fiqh yang orang yang menjadi mahram kerana sebab perkahwinan. Mahram kerana sebab perkahwinan kan. Dan mahram disebabkan perkahwinan tu juga ulama kita bagi tahulah dia tahrim yang muabbad ke muaqqad. So dalam kes ni dia tak boleh gabung. Tapi kalau contohnya dia kahwin dengan seorang perempuan tu kemudian dia cerai dengan perempuan tu. Dah selesai penceraian dengan perempuan tu, dia nak kahwin dengan makcik perempuan tu. Boleh tak? Boleh? Yang tak boleh ni gabung As-Sunnah boleh ditaksiskan dengan dirinya sendiri dan dengan Alkitab. Maksudnya hadis ataupun sunnah dia boleh taksis diri dia sendiri. Sunnah taksis dengan sunnah. Ataupun sunnah taksis dengan kitab. Kita nak sunnah taksis dengan sunnah. Sunnah taksis dengan sunnah, ulama bagi contoh Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fima saqatis sama'u al-ushur. Okay. Fima saqatis sama', ini kita cakap zakat bagi pertanian lah, kita cakap zakat pertanian, boleh katalah zakat pertanian. So apa yang kita
kita cakap kita bertani ni lah, apa yang kita contohnya kita ada padi contoh. Ingat. So fima saqatis sama al-ushur. Kena keluarkan berapa banyak? 1/10. Fima saqatis sama tu maksudnya kalau sumber air yang kita bagi untuk kita punya tanaman itu, zakat tanaman contohnya, zakat kita bertanian atau tanaman ni. So kalau dia dapat sumber air, tanaman tu dapat sumber air daripada hujan. Okey. Kita tak perlu sediakan sumber air pun, kita tak perlulah nak kena contohnya nak kena bawa lori yang bawa tangki air untuk kita guna untuk siram sebab hujan tak turun lama, tak. Katakan hujan memang turun setiap hari ke ataupun hampir setiap hari, yang mana tak ada keperluan untuk kita dapatkan saliran air, dapatkan sumber air contoh, maka hasil yang kita kena zakatkan ini adalah daripada tanaman tadi tu 1/10. 1/10. Kemudian dikhususkan dengan hadis, okay, 1/10. Dia maksudnya dia tak bagi tahu 1/10 tu apa nisabnya. Maksudnya bila nak kena bayar 1/10 kan. So Nabi SAW khususkan dalam hadis yang lain, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tiada pada apa yang bawah 5 awsuq itu zakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tiada yang di bawah 5 awsuq itu zakat. 5 awsuq ni kalau anda tak silap 600 kilo kalau anda tak tersilap, 600 kilogram macam tu. Dia ada cara kira dia. 5 awsuq sama dengan 1 wasak. 1 wasak sama dengan berapa sa' kan? 1 sa' sama dengan 4 mud. Tapi anda tak berapa ingat lah. Nanti anda check balik. So kalau anda tak silap, 5 awsuq ni dalam 600 kilo. Takriban rasanya. Seingat anda lah. Kalau anda tak tersilap. So kalau hasil tanaman tak sampai 600 kilo, tak payah keluarkan zakat. Okay, sebab nisab dia kena 600 kilo ke atas lah baru keluarkan. Okay, kalau tak sampai 600 kilo tak payah keluarkan. So hadis tu khususkan. Tadi hadis yang ke atas kata fima saqatis sama al-ushur, tanaman kita tak kisahlah berapa banyak yang hasil kita dapat, kalau dia tu dapat supply air dia daripada hujan, kena keluarkan 1/10. Tapi hadis bawah bagi tahu 1/10 kalau hasil yang kita dapat, yang kita tuai, hasil yang kita tuai tu 5 awsuq ke atas, lebih kurang 600 kilo ke atas. Okay, itu taksis sunnah dengan sunnah. Kemudian kita ada taksis sunnah dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis sahih, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Okay. Yang mana dulu ada disyariatkan untuk melakukan pembukaan kota. Okey, pembukaan kota. Yang mana bila berlaku pembukaan kota, tujuan utama Islam membuka kota-kota ini adalah agar mengajak dakwah kepada Islam. Itu yang Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. So bila berlaku pembukaan kota, bila berlaku perluasan empire Islam seperti yang mana berlaku pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat dan sebagainya, tujuan utama dia adalah untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk kuatkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam dan menjadikan Islam itu agama yang paling tinggilah. Okey, menjadikan agama yang paling tinggi. So kalau ikutkan zahir hadis tadi, apabila berlaku pembukaan kota, Nabi SAW kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hinggalah mereka menyebut la ilaha illallah, hatta yashhadu la ilaha illallah. Yang mana seolah hadis tu menunjukkan bahawa selagi mana orang tu tak sebut syahadah pada kota-kota yang dibuka ini, okey, Nabi SAW akan terus perangi dia. Ni kita cakap berdasarkan hadis tadi tu. Okay, berdasarkan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah.
Maksudnya kita faham dari situ, bila ada hatta, itu ulama usul fiqh panggil mafhum. Ada mafhum mukhalafah situ. Ada mafhum ghayah. Maksudnya, jika mereka tak ucap dua kalimah syahadah, Nabi SAW akan terus perangi mereka. Terus perangilah sampailah mereka ucap dua kalimah syahadah ataupun habis, sesak. Okay? Itu mafhum daripada hadis tu. Mafhum mukhalafah daripada perkataan hatta yang ada kat hadis tu. Tapi dalam Al-Quran dibuat pengecualian bahawa kalau dia tak sebut syahadah tapi dia ahli kitab contoh dan dia bersetuju untuk hidup di bawah pemerintahan negara Islam dan membayar jizyah, maka tak boleh perangi dia, stop perangi dia. Al-Quran mengkhususkan hadis tadi kan, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Okay, sehinggalah mereka itu memberikan jizyah. Okay, dengan tangan mereka itu dalam keadaan mereka itu saghirun. Saghirun ni ada macam-macam tafsir para ulama. Okay. Tu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kitab tafsir lah. Antaranya katanya saghirun tu maksudnya mereka, tafsiran umum dia adalah wahum saghirun tu ahli kitab yang bersetuju untuk hidup tadi di dalam kota yang telah dibuka oleh orang Islam, di bawah pemerintahan Islam tadi, dia mestilah memberi dia punya apa nama dia, jizyah dia tadi. Jizyah dia tu dalam keadaan dia tidak dimuliakan. Dalam keadaan dia tidak dimuliakan. Wahum saghirun maksudnya bukan mereka tu kecil tapi mereka tu tak dimuliakan. Macam mana? Itu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kitab tafsir. Ada macam-macam cara. Ada kata yang mereka kena bagi jizyah dalam keadaan mereka berdiri, orang Islam duduk bila terima jizyah tu. Okay, macam-macam cara. Poin penting dia adalah dalam keadaan tak mulia, tak dimuliakan. Okay, atau yu'tul jizyat an yadin wahum saghirun. So ini mengkhususkan hadis tadi yang kata hatta yashhadu an la ilaha illallah. So bukan sahaja Nabi SAW akan stop perangi bila orang ucap dua kalimah syahadah, Nabi SAW juga akan stop perangi, okay, berdasarkan hadis tu. Okay, stop perangi dengan ayat Quran tadi tu yang taksiskan hadis tu, stop perangi apabila ahli kitab setuju untuk hidup di bawah pemerintahan negara Islam dan setuju untuk membayar jizyah. Dalam keadaan mereka itu saghirun, tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan tu macam-macam lah tafsiran para ulama. Okay. Yang mana tafsiran para ulama tu semua menjurus kepada menafsirkan saghirun tu sebagai tak mulia. Okay. Sebagai mereka itu bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi kat negara tu orang Islam dan sebagainya lah. So itu contoh taksis hadis. Okay, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ditaksiskan dengan Al-Quran. Keduanya boleh ditaksiskan dengan qiyas. Al-Quran boleh ditaksiskan dengan qiyas. So ayat yang menceritakan tentang penzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan penzina perempuan, okey, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, sebatlah mereka, setiap daripada mereka itu 100 sebatan. Okey. So penzina lelaki dan wanita kena sebat 100. Macam mana kalau penzina tu daripada kalangan hamba? Contohnya hamba perempuan. Ayat tadi dia naskan penzina perempuan kan? Az-zaniyah. Waz-zani naskan penzina lelaki. Tapi ayat tu tak cerita macam mana kalau zaniyah, penzina itu sebenarnya penzina perempuan. Berapa kali kena sebat? So ada ayat lain yang menyebutkan bahawa hukum-hukum yang kena pada hamba wanita ini, imak dipanggil, hamba wanita ini diseparuhkan. Fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Jika hamba-hamba perempuan ini melakukan satu fahisyah, satu perkara yang keji, satu keburukan, maka azab yang patut mereka dapat adalah separuh daripada azab wanita yang merdeka. Fa in atayna bi fahishatin fa alayhin, maksudnya ke atas hamba-hamba wanita itu tadi nisfu ma 'alal muhsanat. Nisfu, separuh daripada apa yang wajib kena terhadap orang wanita yang merdeka. Kan? Nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Okey.
Nisfu ma 'alal muhsanat, wanita-wanita yang merdeka lah. Okey. Nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. So dikiaskan daripada situ bahawa ayat itu cakap jelas tentang jika pelakunya daripada kalangan wanita. So kita cakap itu taksis Quran dengan Quran lah. So kalau penzina itu wanita, penzina itu wanita, asal hukumnya kena sebat 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau penzina itu daripada kalangan hamba wanita, telah ada ayat Quran yang naskan juga bahawa dia kena separuh daripada azab yang bukan hamba. Okay, kalau penzina itu daripada kalangan hamba, dia kena separuh daripada penzina yang di kalangan bukan hamba. Fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Macam mana dengan penzina lelaki? Penzina lelaki dalam ayat yang atas dia dah sebut dah, umumnya az-zaniyatu waz-zani. Waz-zani tu penzina lelaki, dia kena 100 juga sebatan. Tapi tak ada ayat yang cerita penzina lelaki daripada kalangan hamba diseparuhkan azab dia. Diseparuhkan sebatan dia. Jadi, ulama kiaskan dalam kes ni penzina lelaki daripada kalangan hamba ke atas penzina wanita daripada kalangan hamba. So kalau lelaki merdeka kena sebat 100 kali, hamba lelaki kalau dia berzina, dia akan kena sebat 50 kali. Hamba lelaki kalau dia berzina, dia kena sebat 50 kali. Daripada mana datang tu? Hamba lelaki yang berzina tadi dikiaskan dengan hamba perempuan yang berzina. Hamba perempuan yang berzina tu ada nas yang kata secara umumnya hamba perempuan ni dia punya azab dia ataupun denda dia, okay, siksaan dia akan diseparuhkan. So dikiaskan dengan hamba wanita tadi. So hamba lelaki pun kalau dia berzina kena sebat 50 kali. Okay. Itu Quran dengan kias. Taksis hadis dengan kias, contohnya Nabi SAW sebut al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Okay. So kata para ulama, fa khussa min al-hadis al-'abdu qiyasan 'ala al-amah allati thabata tansiful had 'alayha bil-Quran. Fa yujladul 'abdu 50 jaldah kama marra. Okay. So Nabi SAW kata tentang orang yang berzina tapi dia bukan muhsan. Bukan zina dalam keadaan dah muhsan lah, belum muhsan. Bukan muhsan, okay. Dia ni kena sebat 100 kali, jaldu mi'ah sebat 100, taghribu 'am kena campak buang negeri setahun. Kena sebat 100 kali, jaldu mi'atin wa taghribu 'am kena campak buang negeri setahun. Hadis ni tak spesifikkan orang yang bukan muhsan. Kita nak terjemah bukan muhsan ni kata dara lah. Boleh lah kata macam tu. Ataupun lagi mudah pakai je lah bukan muhsan. Okay? Yang bukan muhsan ni, kalau dia berzina 100 kali sebat, setahun kena buang negeri. Kalau hamba buat macam mana? So ulama kias kan, ulama kata kalau hamba buat, dia kena sebat 50 kali, dia kena buang negeri 6 bulan. Kias kan, contohnya hamba lelaki contoh. Hamba lelaki yang tak muhsan dia berzina. Hamba lelaki yang tidak muhsan dikiaskan dengan hamba perempuan yang tidak muhsan, yang dikiaskan dengan hamba perempuan yang mana mereka itu akan diseparuhkan denda dan azab. So kalau hamba lelaki berzina, dia tidak muhsan, dia akan kena sebat 50 kali dan dia buang negeri 6 bulan. Okay. فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن. Al-amah, hamba perempuan, dah ada nas bahawa memang azab dia akan diseparuhkan berdasarkan nas Quran. Seperti mana yang kita dah baca ayat tadi tu kan, fa in atayna bi fahishah tadi. Fa yujladul 'abdu, adapun hamba lelaki maka dia lepas kita dah kias dengan hamba perempuan pada tansiful azab, diseparuhkan azab, hamba lelaki akan disebat 50 kali. Fayujladul 'abdu 50 jaldah kama marra fi takhsisil kitab wal qiyas. Dan kalau pakai kaedah tu juga, dibuang negeri 6
bulan. Sebab ayat hadis sebut taghribu am, di bawah negeri 6 bulan. So separuh dia jadi taghribu am di bawah negeri setahun. Separuh dia kena bawah negeri 6 bulan. So ini contoh taksis hadis dengan kias. Hadisnya al-bikru bil bikri jaldu. Jika yang tak muhsan, zina dengan tak muhsan, depa ni kena sebat 100 kali, kena bawah negeri setahun. Kalau tak muhsan tadi tu hamba, tak kisah lelaki ke perempuan, mereka akan kena sebat 50 kali, mereka akan di bawah negeri 6 bulan. Ada taksis. Kalau orang tanya daripada mana, kita cakap daripada umum ayat Quran tadi yang menyatakan bahawa hamba perempuan diseparuhkan azab. Kalau hamba lelaki macam mana? Kita kiaskan hamba lelaki dengan hamba perempuan. Nas untuk hamba perempuan tadi, kita kiaskan juga hamba lelaki kepada hamba perempuan. Bila hamba perempuan dah ada nas kata diseparuhkan azab dia, nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, kita cakap perkara yang sama juga untuk hamba lah lelaki. Wallahu taala alam bisawab. Okay, Ana berhenti sini dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tersilap cakap tu daripada diri Ana sendiri. Moga tuan-tuan dan puan dapat manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.